Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currentsphere MY. Hari ini kita ingin bincangkan satu isu yang betul-betul panas. Isu ini bukan sekadar soal pembangunan tetapi juga soal sensitiviti agama, keadilan dan keputusan kerajaan yang dipersoalkan. Saya rasa kamu semua mesti sudah dengar tentang pasal satu isu, yaitu isu kontroversi kuil Dewi Sri Patra Kaliaman yang berusia lebih 130 tahun yang dikatakan akan dipindahkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Madani di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Persoalannya, adakah ini satu keputusan yang adil ataupun ini sekadar permainan politik? Mari kita bongkar satu persatu fakta dan persoalan yang ramai tidak berani cakap. Baiklah, mula-mula kita kena faham dahulu apa sebenarnya yang sudah berlaku. Kuil Dewi Sri Patra Kaliaman ini bukanlah satu kuil yang baru. Ia sudah wujud sejak tahun 1893 lagi. Dan coba kamu bayangkan, sebelum Malaysia wujud pun kuil ini sudah pun ada. Jadi bila ada yang cakap ia dibina secara haram, kita kena tanya balik mereka, adakah itu betul atau tidak? Fakta yang ramai orang tidak tahu, pada tahun 2008, kuil ini telah diarahkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) untuk berpindah ke lokasi sekarang. Maksudnya mereka tidak datang bina sesuka hati, tetapi DBKL sendiri yang bagi arahan untuk pindah ke situ. Sekarang disinilah titik kontroversinya bermula. Pada tahun 2018, tanah tempat kuil ini berada telah dijual oleh DBKL kepada syarikat tekstil Jekyll. Dan yang lebih mengejutkan, jawatan kuasa kuil mendakwa mereka tidak dimaklumkan langsung mengenai penjualan itu. Bayangkan, satu tempat ibadat yang sudah pun berusia lebih 100 tahun, tiba-tiba tanahnya dijual tanpa pengetahuan mereka. Ini menimbulkan persoalan, kenapa DBKL tidak bagi peluang kepada pihak kuil untuk membeli tanah tersebut? Kalau benar-benar ada niat untuk menjaga sensitiviti dan juga keadilan, sepatutnya pihak kuil ini diberi pilihan terlebih dahulu. Betul atau tidak? Selepas itu, datang pula pengumuman yang lebih memanaskan keadaan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa satu masjid baru akan dibina di tapak itu dengan nama Masjid Madani. Nama Madani ini kita pun semua sudah tahu. Jadi timbul persoalan, adakah ini benar-benar satu keperluan agama atau lebih kepada branding politik? Yang buat ramai orang marah ialah kenyataan Anwar bahwa kuil ini dibina secara haram. Peguam hak asasi manusia Zaid Malik dari Lawyers for Liberty membidas kenyataan tersebut dan menyatakan bahwa Anwar sebenarnya tidak memahami sejarah dan fakta sebenar mengenai kuil ini. Zaid turut menegaskan bahwa kalau kuil ini betul-betul haram, kenapa pada tahun 2008 DBKL sendiri mengarahkan kuil ini untuk berpindah di situ? Ini bukan case di mana orang bina sesuka hati tanpa kebenaran. Jadi, adakah Anwar coba mencipta naratif baru supaya keputusan merobohkan kuil ini nampak lebih mudah diterima? Persoalan lain yang juga penting bagi saya ialah kenapa tergesa-gesa sangat ingin teruskan majlis pecah tanah Masjid Madani ini pada 27 Mac, sedangkan rundingan dengan pihak kuil masih lagi berjalan. Kenapa tidak tunggu sampai ada penyelesaian yang lebih adil, barulah teruskan majlis pecah tanah Masjid Madani? Sebenarnya ada jalan penyelesaian yang lebih harmoni.
Menurut laporan portal berita Scoop, pihak Jekyll dikatakan terbuka kepada cadangan untuk membina masjid di tapak bersebelahan tanpa menjejaskan kuil yang sedia ada. Ini adalah satu penyelesaian yang masuk akal, yang boleh jadi satu simbol keharmonian di negara kita Malaysia. Tetapi kenapa kerajaan masih berkeras mahu kuil ini dipindahkan juga? Tidak bolehkah kita ambil pendekatan yang dilihat lebih berkompromi? Sekarang mari kita masuk ke persoalan yang lebih besar. Adakah ini menunjukkan sikap berat sebelah kerajaan dalam menangani isu rumah ibadat? Kita pernah dengar beberapa kes sebelum ini di mana surau atau masjid yang dibina tanpa kelulusan tetap mendapat bantuan kerajaan untuk diselamatkan. Tapi dalam kes ini, sebuah kuil yang berusia lebih 130 tahun pula dianggap tidak sah. Adakah ada sesuatu double standard di dalam isu ini? Apa pandangan kamu semua? Dan satu lagi perkara yang perlu kita bincangkan ialah adakah isu ini sebenarnya satu permainan politik? Tidak boleh dinafikan yang dalam situasi politik sekarang Anwar dan kerajaan perpaduan sedang menghadapi tekanan yang besar daripada pembangkang. Pilihan Raya Negeri Sabah pun semakin dekat dan ada banyak ketidakpuasan hati dalam kalangan penyokong PAS dan juga Bersatu. Jadi adakah keputusan ini sebenarnya dibuat untuk menarik sokongan pengundi Melayu Muslim dengan menggunakan sentimen agama sebagai alat politik? Kita tidak boleh menolak kemungkinan ini. Baiklah, dan kalau kita bercakap pula tentang kesan jangka panjang, adakah tindakan ini akan memburukkan lagi hubungan antara agama di Malaysia? Sebab kita semua tahu yang Malaysia ini adalah negara yang berbilang kaum dan juga agama. Keputusan yang terburu-buru dan tidak sensitif boleh menyebabkan ketegangan yang lebih besar. Kalau kuil ini dirobohkan untuk membina masjid, bagaimana pula nanti reaksi masyarakat Hindu? Adakah mereka akan rasa dianaktirikan? Dan bagaimana pula dengan umat Islam? Adakah kita selesa sholat di masjid yang dibina di atas tapak yang dahulunya adalah sebuah kuil? Satu lagi perkara yang mungkin ramai tidak fikir. Adakah ini akan menjadi presiden kepada tindakan lain di masa hadapan? Kali ini ataupun hari ini kuil ini dirobohkan atas alasan pembangunan. Nah, jadi mungkin esok surau dan tokong pula yang akan menjadi mangsa atas alasan yang sama. Jika kerajaan boleh buat keputusan sebegini tanpa rundingan yang telus, apakah jaminan bahwa ia tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang? Kamu semua rasa macam mana? Adakah keputusan ini wajar? Atau adakah kita patut cari penyelesaian yang lebih adil? Kongsikan pandangan kamu semua di ruangan komen di bawah, dan isu ini bukan sekadar soal satu kuil dan satu masjid, tetapi soal prinsip keadilan, menghormati antara agama, dan juga integriti kerajaan dalam membuat keputusan. Baiklah, sebelum kita tamatkan video kita pada kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan isu-isu panas di Malaysia. Sampai jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih semua.